Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna minhu ma nusina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, kita sama-sama mengharapkan keampunan Allah dan mengharapkan akan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya agar Allah memberikan kepada kita ketetapan iman dan istiqamah di atas amalan. Moga-moga kita semua diberikan oleh Allah keberkatan di dalam kehidupan ini dan mendapatkan pengakhiran husnul khitam. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita nak menyambung kembali pembelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin pada bab yang ke-85 pada hadis yang kedua, iaitu bab menjaga rahsia. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Umar radhiyallahu anhu hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah qala laqitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu fa'aradtu alayhi Hafsah faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsata bint Umar faqala sa'anzuru fi amri فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا فكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين أردت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها رواه البخاري. Panjang ni tuan-tuan ya. Nasib baik kita ni kelas pengajian untuk mendengar. Kalau dia kena hafal sekali memang tak datanglah malam ni, nampak gayanya ya. Kalau seorang-seorang kena tasmik baca hadis ni, nampak gaya tinggal ustaz je lah ceramah. Baik, hadis ni diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar ni anak Sayyidina Umar. Dia merupakan anak Sayyidina Umar yang paling bongsu.
Sayyidina Umar ni dia ada beberapa orang anak. Dia ada yang sulung namanya Hafsah yang berkahwin dengan Nabi SAW. Kemudian dia ada anak yang kedua bernama Asim, dan dia ada anak yang ketiga juga yang bernama Abdurrahman, dan yang terakhir yang bernama Abdullah. Jadi ini semua anak Sayyidina Umar daripada isterinya yang pertama. Lepas isteri dia meninggal, Sayyidina Umar dia kahwin lagi, dan ada beberapa lagi orang anak daripada isterinya yang kedua itu. Ya. Adapun cerita yang menceritakan bahwasanya Sayyidina Umar tu membunuh anak perempuannya, itu cerita yang bohong, cerita yang palsu, dan cerita yang diada-adakan untuk memburukkan dan mengaibkan kemuliaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kerana anak pertama Sayyidina Umar tu memang perempuan. Siapa dia? Hafsah. Apa maksud Hafsah? Singa. Tuan-tuan bayang, Sayyidina Umar beri nama pada anak dia Singa. Sebab tu Sayyidina Umar dia dapat julukan gelarannya, sebab anak pertamanya Hafsah, nama gelarannya dipanggil Abu Hafsin, bapa kepada Hafsah. Dalam erti kata lain maknanya bapa singa. Tuan-tuan ada kat sini gelaran bapa singa? Tak ada lah. Tengok muka pun tak cukup singa. Ya, ni nak ceritakan kegagahan dan keberanian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Abdullah bin Umar ni dia masuk Islam. Dia masuk Islam bersama ayahandanya, dan dia telah berhijrah dengan ayahandanya pergi ke Madinah pada tahun Nabi memerintahkan umat Islam berhijrah. Ketika itu usianya 2 tahun. Tuan-tuan bayang, masa tu umur dia berapa? Umur dia 2 tahun. Muda lagi, kecil, baby lagi lah, kita panggil baby lagi. Masa Sayyidina Umar masuk Islam ni bila? Sayyidina Umar ni masuk Islam iaitu pada awal lagi lah, sebelum tahun penghijrahan Nabi ke Mekah. Ada riwayat mengatakan Nabi Sayyidina Umar memeluk Islam 3 bulan selepas Sayyidina Hamzah masuk Islam, iaitu pada tahun yang ke-6 kenabian. 6 tahun Nabi diangkat jadi Nabi, Sayyidina Umar masuk Islam. Dan masa tu Abdullah bin Umar pun tak lahir lagi. Kemudian baru Abdullah bin Umar lahir. Dan tuan-tuan bayang, masa dia pergi ke Madinah umur dia 2 tahun. Dia duduk kat Madinah 10 tahun, jadi umur dia 12 tahun. 12 tahun itu Abdullah bin Umar ni termasuk di kalangan sahabat kecil, saghir atau sigharus sahabah, yang telah meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW lebih daripada 1600 hadis. Umur 12 tahun darjah 6, boleh hafal hadis lebih daripada 1600 hadis. Subhanallah. Ini karamah, kemuliaan. Selain daripada beliau itu menghafal Al-Quran. Ini kelebihan sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, kata Abdullah bin Umar bahawasanya Sayyidina Umar pada suatu ketika putrinya itu telah ta'ayyam. Ayyama ni maksudnya telah menjadi janda. Ya, dalam bahasa Arab ayyama itu janda-janda. Ayyama janda. Ayam lain. Jangan tertukar pula. Kan? Ni ayam apa ni? Jadi sebut biar betul sikit. Takkan ayam goreng maksudnya janda goreng. Sebab tu dalam Quran Allah kata wa ankihul ayama minkum, kahwinlah dengan ayama. Ya? Baik. Maksudnya Hafsah telah menjadi janda kerana kematian suaminya hasil perkahwinan yang pertama. Ketika Hafsah menjadi janda, usianya pada ketika itu 35 tahun. Setengah riwayat kata 36 tahun. Muda lagi lah. Suami dia meninggal. Ya.
dan suaminya itu juga seorang sahabat Nabi radhiyallahu an, ya. Dan ketika mana meninggalnya suami kepada Hafsah, Sayyidina Umar radhiyallahu an nak tunggu masa tu anak dia dah habis dah iddah, 4 bulan 10 hari ni dah habis. Jadi Sayyidina Umar ni bila dia tahu iddah anak dia dah habis, dia cepat-cepat cari jodoh untuk anak dia. Jarang kita jumpa ayah yang macam ni. Biasanya kalau anak dia dah pernah kahwin, ayah dia kata, "Han dah pernah kahwin, tak payah kahwin lagi lah. Dah ada pengalaman kahwin, sudahlah. Ya, biar ayah saja yang kahwin. Dia kahwin tak apa, dia tak bagi anak dia kahwin." Ya? Baik. Jadi Sayyidina Umar ni bila dia tengok anak dia itu sudah berjanda, menjadi janda, dia nak dapatkan berkat, kelebihan, nak tambahkan lagi ukhuwah dan rasa kasih antara sahabat, keakrabannya. Dia telah pun mempelawa sahabat-sahabatnya yang paling rapat dengan dia dan yang paling disayangi oleh Nabi SAW. Yang pertama dia jumpa siapa? Sayyidina Uthman. Masa tu Sayyidina Uthman dah kahwin dengan anak Nabi, dah kahwin dengan anak Nabi SAW. Jadi Sayyidina Umar ni pelawalah anak dia Hafsah pada Sayyidina Uthman, sebabkan kerana tengok Sayyidina Uthman ni pernah kahwin dengan 2 orang anak Nabi, sudah pasti ada ruang untuk Sayyidina Umar dapat syafaat itu dan keberkatan itu. Jadi untuk menambahkan, bukan sekadar sebagai seorang sahabat, tapi kepada pangkat yang lebih dekat, iaitu sesama mahram. Ya, maka kerana itu Sayyidina Umar diberikan tawaran kepada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dalam hukum Islam, tuan-tuan, kalau seorang isteri itu masih dalam tempoh iddah kematian suami, tidak boleh untuk sesiapa pun masuk merisik dan meminang. Hukumnya haram. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa. Kalau cakap secara langsung, saya nak pinang kamu, haram. Tapi kalau cakap secara ta'rid, kiasan, tak apa. Nanti kalau dah free, habang, kiasan. Dia fahamlah yang kita ni nak masuk meminang dia. Kalau secara kiasan, yang tu diperbolehkan. Tapi kalau secara terus terang ni, saya mai bawa cincin nak masuk minang tu ini, yang ni haram, disebabkan wanita itu masih dalam tempoh iddah kematian suami. Jadi dia wajib beriddah atas kesedihan kehilangan suaminya, maka tak boleh dia simpan perasaan untuk berkahwin dalam tempoh iddah tersebut. Ni kita nak kena faham. Jadi yang lelaki yang nak masuk minang ni pun kena sabarlah, 4 bulan 10 hari. Ya, itu iddah bagi lelaki. Dia kena tunggu iddah wanita yang dia nak kahwini. Itulah iddah orang lelaki. Dia tak boleh kahwin sehinggalah orang itu habis, perempuan itu habis iddahnya. Ya, iddah lelaki ni ada 3. Kalau ikut hukum, lelaki mana ada iddah, tapi macam kena beriddah. Dia ada 3 lelaki ni kena iddah ni. Yang pertama bila, tuan-tuan? Yang pertama dia kena iddah kalaulah dia sudah memiliki 4 orang isteri. Dia ceraikan salah seorang isterinya, dia nak kahwin isteri yang lain, tetapi isteri yang pertamanya itu masih dalam tempoh iddah rujuk. Jadi dia tak boleh kahwin dengan isteri yang keempat, walaupun tadi 4 dah buang 1 jadi 3, boleh top up lagi 1. Tapi dia tak boleh top up. Sebab apa? Isteri yang diceraikan itu masih dalam tempoh iddah rujuk. Jadi dia kena tunggu isterinya habis iddah, barulah dia boleh kahwin untuk cukupkan kolamnya yang keempat. Itu iddah pertama. Iddah yang kedua,
kalau dia sudah berkahwin dengan isterinya, isterinya itu telah diceraikannya, kemudian dia nak kahwin dengan adik isterinya atau mahram isterinya, seperti dia nak kahwin dengan anak saudara isteri dia, mahramlah dengan isteri dia. Dia kata, ish, anak saudara segak lagi, tak mau. Dia pun cerai isteri dia. Dia nak kahwin dengan anak saudara dia, sedangkan iddah isterinya itu iddah yang boleh dirujuk. Dia tak boleh kahwin, kena tunggu sampai habis iddah. Kenapa? Kalau dia kahwin juga, dia menghimpunkan dua mahram dalam satu akad, hukum dia haram. Jadi iddah yang ketiga, kalau isteri wanita itu kematian suami, lalu dia perlu beriddah 4 bulan 10 hari, jadi si lelaki ni kena tunggulah sampai habis iddah itu, baru dia boleh mengahwini wanita tersebut. Ni pun nak kena tahulah, bukan boleh main sondoi saja. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu saya berkata, jikalau anda suka akan saya kahwinkan anda dengan Hafsah binti Umar. Ni kata Sayyidina Umar. Osman menjawab, akan saya fikirkan dahulu persoalanku ini. Sayyidina Osman kata, nanti aku fikir. Ya. Nanti kita tahu kenapa Sayyidina Osman dia tak berani terima secara langsung tawaran itu. Kerana Sayyidina Osman ni, Nabi pernah puji dia, dia ada satu kelebihan, iaitu dia ada kelebihan firasah. Nabi bila tengok Sayyidina Osman, Nabi pernah berkata, ittaqu firasata al-mu'min fa innahu yanzur binurillah. Berhati-hatilah kamu dengan firasat orang mukmin, kerana dia boleh melihat dengan pandangan cahaya Allah. Jadi Sayyidina Uthman ni dia bukan tak nak terima, tapi seolah-olah dia dapat mengetahui yang ada sahabat atau ada orang yang lebih layak untuk berkahwin dengan Hafsah berbanding dia. Sebab tu dia kata, tak apa, nanti dulu saya akan fikirkan. Kerana dia dapat rasakan yang Sayyidina Umar akan menawarkan anaknya itu, dan ada sahabat lain yang lebih layak mengahwini anak Sayyidina Umar berbanding dirinya. Kalau kita lah, bayangkan tuan-tuan, anak Sayyidina Umar ni bukan anak Pak Umar kat kampung kita. Anak Sayyidina Umar tuan-tuan yang dijamin syurga. Kalau kahwin dengan anak Sayyidina Umar ni, Pak mentua kita tu dah dijamin syurga, boleh dapat syafaat, takkan nak tolak. Jadi Sayyidina Uthman tolak tu bukan sebab dia jual mahal, tidak, tapi kerana beliau merasakan ada yang lebih layak, yang lebih rapat dan akrab dengan Sayyidina Umar, iaitu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ini sebab itu dia kata, nanti akan aku fikirkan. Kalau kita lah tuan-tuan pantang disuar, pasti akan diambil. Kalau Sayyidina Umar kata, saya nak kahwin dengan anak saya ni rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Kalau kita terbalik lah tuan-tuan. Pasal apa? Kita tak ada firasat, ya? Allah tak bagi kat kita firasat macam Allah bagi pada Sayyidina Uthman. Baik. Kemudian di sini menunjukkan kata para ulama, daripada perbuatan Sayyidina Umar ni, ulama mengistimbatkan hukum seorang bapa itu bertanggungjawab untuk mengahwinkan anaknya kepada orang-orang yang baik pada sudut agama dan akhlaknya. Sebab tu ada dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata apa? Idza atakum rajulun mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Jika telah datang kepada kamu seorang lelaki yang masuk meminang anak kita, Nabi kata, tapi kita tengok dua benda kita kena test dia tuan-tuan. Kalau ada orang masuk meminang anak kita, dua benda kita kena test dia. Yang pertama, agama dia. Sajalah buat-buat, bila dia datang
Ni anak kita yang perempuan bagi tahu, abah ada saya ni dah ada orang lah, dia cadang nak datang jumpa abah nanti. Suruh dia main kat Zohor lah. Bukan Zohor, suruh dia main dekat-dekat subuh. Tu dia bakal bapak mentua suruh main dekat subuh. Dia pun bagi tahu, ni ayah saya kata awak kena datang kalau boleh sebelum subuh. Kenapa pelik sangat ayah kamu ni? Biasalah satgi dia kalut nak pergi kerja. Datang, kita pun jumpa, kebetulan azan subuh. Ni dah masuk mayang jadi imam. Kita nak test agama dia. Nak test agama dia, yang pertamanya adalah kita mengukur salatnya. Kerana salat tu tiang agama. Kalau dia mendirikan salat, dia mendirikan segala tuntutan agama yang lain. Kalau tak mau pun, waktu subuh ke, waktu maghrib, waktu isyak, jangan waktu zuhur. Waktu zuhur senang sangat. Dia kata tak apa ayah. Tak ada nampak lagi ayah lah, duduk belakang saya jadi imam. Pas saya tak kena baca apa. Tu memang dia berani lah. Tak bunyi. Jadi antara cara lain, kita buat-buat ajak dia pergi shopping. Jom kita pergi jalan kat mall. Dia pun jalan. Saja kita jalan tu dekat-dekat waktu semayang. Waktu tengah dia berjalan, kita tengok dah jam, dah masuk dah waktu zuhur ni, kita tengok. Dia ada tengok dah, ingat kat kita. Kalau tiba-tiba dia kata, ayah, ayah lagi. Pakcik lah, dia kata, pakcik, ni zuhur dah masuk, saya ingat saya nak pergi solat tu. Okey lah, pakcik ikut sekali. Yang tu kira lulus lah tuan-tuan. Dapat cop sirim lah. Tapi kalau kita pun duduk tunggu bila lah dia nak ajak, dia buat tak tahu, sampai lagi 5 minit nak habis waktu zuhur. Kita kata pakcik nak pergi semayang. La ilaha illallah pakcik. Awak pakcik tak ingatkan saya. Dia pula suruh kita ingat dia. Contohlah kan. Jadi yang pertama sekali melihat dan mengukur pada agamanya. Yang kedua Nabi kata wa khuluqahu, ukur pada akhlaknya. Saja kita jalan dengan dia, kita buat-buat lambat. Pakcik kenapa lambat ni? Cik tak boleh jalan laju-laju. Tengok dia sabar tak? Kau tengok dia macam, ayah kau ni lambat sangat lah, tak boleh sabar lah dengan dia. Ini kalau akhlak dia ada masalah, kan? Kita boleh uji dia. Sebab tu kita tengok Nabi Ibrahim, bila dia datang ke rumah Nabi Ismail, dia tengok perangai menantu dia. Dia datang bagi salam, menantu dia pun buka lambat. Lepas tu bila dah buka, bagi bapak mentua masuk, tak jamu makan apa pun. Kritik pula anak pak mentua. Ni Ismail ni keluar bukan reti balik ni, cakap depan pak mentua. Jadi Nabi Ibrahim AS kata, nanti pesan bila suami kamu Nabi Ismail AS balik, suruh dia tukar dia punya tombol pintunya. Maksudnya nak bagi kefahaman kat sini, akhlak dia tak bagus. Mungkin agama dia bagus, tapi akhlak dia tak bagus. Ya. Ini menunjukkan pada kita, Nabi kata kalau dua perkara ini sempurna padanya, tapi janganlah kita cari mana ada orang sempurna semua kan, paling kurang adalah kebaikannya di situ. Kalau kita tolak pinangan dua orang yang memiliki sifat tadi, Nabi kata fitnatun fil ard, kita akan mencetuskan fitnah atas muka bumi dan kerosakan yang berleluasa. Yakni kerosakan yang Nabi maksudkan keruntuhan cerai-berai rumah tangga, atau akan berlakunya orang yang sudah berkahwin tapi masih berzina. Jadi sebab itu Nabi ingatkan kepada kita, atau anak kita dibesarkan dengan pendidikan yang salah. Ini fitnah yang amat besar dan kerosakan yang besar. Sebab itu kita bertanggungjawab. Sebab itu Sayyidina Umar dia pilih jodoh anak dia. Dia pilih jodoh anak-anak. Walaupun dalam hukum Islam, tuan-tuan dan perempuan, janda ni ayah dan wali tak boleh cari jodoh untuk dia. Wali hanya diberikan otoriti ataupun kuasa oleh syarak untuk mengahwinkan anak perempuannya yang masih anak dara, yang masih belum berkahwin. Dia boleh pilih dan dia boleh tentukan mana yang terbaik untuk anak perempuannya. Tapi kalau wanita itu sudah janda,
dia boleh berkahwin tanpa keizinan wali. Ni dengar betul-betul ni. Kalau anak dara, syarat sah dia punya nikah dia mesti kena dengan keizinan wali, restu wali. Tapi kalau janda, dia tidak perlu kepada keizinan wali kerana dia sudah ada pengalaman berkahwin. Mungkin kadang-kadang dia nak kahwin, mungkin dia tak nak kahwin, dan dia boleh ukur perkahwinan itu. Jadi dia tak perlukan kepada wali. Tapi saksi kena. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata la nikaha illa biwali, tidaklah boleh nikah bagi wanita yang anak dara tu melainkan dengan wali. Maka bila sahabat tanya bagaimana dengan janda, Nabi kata janda itu adalah dia mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Makna kata, kalaulah siapa-siapa kenal janda, janda tu setuju nak kahwin dengan dia walaupun tanpa pengetahuan wali, tak ada masalah. Kalau cari anak dara, dia kena persetujuan wali. Janda tak perlu kepada wali sebab dia tidak ada lagi perhubungan dengan kewalian tu, sebab dia pernah berwalikan dahulu pada perkahwinannya yang pertama. Ya, baik. Walaupun demikian, Sayyidina Umar patutnya anak dia tak perlu kewalian Sayyidina Umar lagi. Tapi walaupun demikian, Sayyidina Umar ingin anaknya itu berkahwin dengan sahabat-sahabat yang terbaik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tuan-tuan, saya berdiam diri beberapa malam, kata Sayyidina Umar. Maksudnya menantikan sampai beberapa hari. Sayyidina Umar tunggu keputusan Sayyidina Uthman ni. Kan Sayyidina Uthman kata nanti nak buat keputusan. Sayyidina Umar tunggu, kemudian ia menemui saya lalu berkata, kini telah jelas dalam pendirian saya bahawa saya tidak akan kahwinkan anakku pada kamu pada hari itu. Maksudnya Sayyidina Umar dapat faham yang Sayyidina Uthman tak nak kahwin dengan Hafsah. Maka apa yang berlaku selanjutnya, saya bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu saya berkata, okey, timbul persoalan, ulama bahas, kenapa Sayyidina Umar tak jumpa Sayyidina Abu Bakar dulu? Kenapa beliau jumpa Sayyidina Uthman dulu? Bukankah Sayyidina Abu Bakar lebih afdal daripada Sayyidina Uthman? Itu confirm. Kalau betul anak yang lebih afdal, tawarlah kepada Sayyidina Abu Bakar dulu. Kenapa tawar kat Sayyidina Uthman dulu? Tuan-tuan kena faham, setengah orang seperti beberapa golongan Syiah, mereka mengada-adakan tafsiran hadis ini. Mereka kata daripada awal lagi Sayyidina Umar ni berhasad dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia tak suka Sayyidina Abu Bakar sebab Sayyidina Abu Bakar ni kan selalu dipuji oleh Nabi, selalu mendahuluinya dalam kebaikan. Sebab tu dia tak offer Sayyidina Abu Bakar awal-awal tu. Tapi bila dia tengok anak dia tak ada orang terima, baru dia nak offer Sayyidina Abu Bakar. Itu tak betul tu tafsiran begitu. Ulama mengatakan asalnya memang Sayyidina Umar nak tawarkan anaknya Hafsah pada Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Umar rasa Sayyidina Abu Bakar tu terlalu suci, terlalu tinggi, takut tak sesuai, tak sekufu anaknya dengan Sayyidina Abu Bakar, takut tak layak. Jadi sebab itu beliau tawarkan terlebih dahulu kepada Sayyidina Uthman. Macam kita lah, tiba-tiba nak tawar kat Tok Guru. Segan lah, anak kita ni siapa ya? Kita pun duk minum jus Tok Guru ya, jus ya, tak sampai guru lagi pun. Contoh kan, kalau orang tu anak tokoh-tokoh, dia tak adalah segan tara mana pun ya. Begitulah perasaan Sayyidina Umar ni yang ulama bahaskan. Tapi bila tengok Sayyidina Uthman dah tolak, Sayyidina Umar dia beranikan diri, dia tawarkan pula kepada Sayyidina Abu Bakar. Lantas kata Sayyidina Umar, jika anda suka, saya akan mengahwinkan anda dengan Hafsah binti Umar. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an diam saja, dan seterusnya ia tidak kembali kepada aku sama sekali. Maksudnya tak memberikan sebarang jawapan apa-apa pun tentang hal itu, sama ada bersetuju ataupun tidak setuju.
Sayyidina Abu Bakar diam je. Sudi tak kahwin? Diam. Dia senyum-senyum macam itulah, segan kan? Dan dia tak berkata apa-apa sama ada setuju ataupun tidak. Oleh sebab tidak menerima jawapan itu, maka saya lebih sangat marahnya kepada Abu Bakar daripada Uthman. Sayyidina Abu Bakar ni, Sayyidina Umar ni, dia jadi marah dekat Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Uthman paling kurang dia jawab lah juga, nantilah saya fikir dululah. Sayyidina Abu Bakar ni diam terus, seolah-olah Sayyidina Umar terasa macam Sayyidina Abu Bakar sindir, yang kamu tak payah tawarlah anak kamu dekat saya. Seolah-olahnya macam tak layak lah. Itu yang difahami oleh Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar tak tahu ada satu rahsia yang dipelihara oleh Sayyidina Abu Bakar, yang Sayyidina Abu Bakar tak bagi tahu dekat Sayyidina Umar. Baik. Selanjutnya saya berdiam diri beberapa malam tidak semena-mena, sehinggalah satu hari Hafsah telah dipinang oleh Nabi SAW. Dia sebenarnya bukanlah marah. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis tu, dia kata, tapi terjemahan kita ni kata marah, dan terjemahan kita ni bukan betul sangat pun. Tuan-tuan baca kat situ, dia tulis apa? Sekejap saja ni. Mana perkataan ni hilang pula lah. Dia tulis perkataan kat situ, fawajadta. Dia guna perkataan wajadtu. Ya. Bila Sayyidina Abu Bakar diam, fakuntu aujada alai. Aujada, dia guna perkataan aujada. Bukan ghadaba, aujada. Aujada ni macam kecil hati lah tuan-tuan. Macam kecil hati lah. Dia tawar Sayyidina Abu Bakar diamnya, kecil hati lah. Sampai hati Sayyidina Umar ni, Sayyidina Abu Bakar ni. Ya. Tawar hati. Apa dia? Jadi terasa macam tu lah. Sehinggalah Hafsah dipinang oleh Nabi SAW. Lalu Sayyidina Umar pun mengahwinkan Hafsah dengan Nabi. Di sini menunjukkan kepada kita di manakah kedudukan Sayyidina Umar, dan di manakah kedudukan anak Sayyidina Umar yang bernama Hafsah. Sehingga kan Allah telah menjodohkannya bukan dengan Sayyidina Uthman, bukan dengan Sayyidina Abu Bakar, tapi dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab Allah nak muliakan Sayyidina Umar. Sebab itu Allah kahwinkan anak Sayyidina Umar dengan Rasulullah SAW. Kerana Allah nak tunjukkan di manakah makam dan kedudukan Sayyidina Umar di sisi Allah Ta'ala. Kalau nak tahu macam mana, tengok kesengajaan, takdir yang Allah tentukan memperjodohkan Hafsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena ingat ya, bukan Allah kata dekat Rasulullah pergi pinang Hafsah, tapi Nabi sendiri yang pergi pinang Hafsah itu untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila anak Sayyidina Umar dah janda, Nabi memang dah ada perasaan kepada anak Sayyidina Umar, iaitu Hafsah. Kerana kita kena faham ya, Nabi berkenan kepada Hafsah tu bukan sebab macam orang orientalis fitnah kata Nabi ni kuat nafsu. Dah, Nabi berkenan kepada Hafsah kerana dua sebab. Dua sebab ni kalau tuan-tuan nak tahu, kena baca dalam hadis yang ceritakan tentang kelebihan Hafsah. Masa Nabi kahwin dengan Hafsah, Nabi pernah ceraikan Hafsah. Nanti balik tengok surah At-Tahrim. Nabi pernah ceraikan Hafsah dengan talak satu. Kemudian malaikat Jibril turun dan kata kepada Nabi, Allah perintahkan supaya rujuk balik Hafsah. Allah bagi arahan, tak boleh, kena rujuk. Dan Nabi rujuk. Cuma Nabi tanya, pasal apa kena rujuk balik Hafsah ni? Maka kata malaikat Jibril alaihissalam, ingatkan Nabi balik, dulu Nabi suka pada Hafsah kerana dua sebab. Pertama, Hafsah ini adalah di kalangan qanitat. Apa itu qanitat?
mereka yang banyak mengerjakan salat malam. Hafsah ni kuat semayang malam. Semayang malam sampai kakinya pecah. Kuatnya Hafsah bangun mengerjakan salat di malam hari. Habis itu macam mana Nabi tahu? Nabi tahu, malaikat bagi tahulah, wahyu bagi tahu. Itu kelebihan Hafsah. Bukan kuat jaga malam kerana pi bilik air. Kuat salat malam. Luar biasa. Yang kedua, dia termasuk di kalangan saihat. Apa itu saihat? Mereka yang banyak berpuasa sunat. Jadi ibadatnya sangat luar biasa. Nabi tertarik padanya. Sebab itu Nabi nak berkahwin dengan Hafsah. Kalau Nabi nak sayang kat sesiapa wanita, Nabi tak payah ambil janda, Nabi ambil anak dara pun boleh. Tapi sebab Nabi, Allah nak tunjukkan Nabi memilih seseorang itu menjadi isteri adalah disebabkan kerana agama yang ada pada dirinya. Baik, itu bila Allah Azza. Baik, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita habiskan sedikit lagi daripada hadis ni. Maknanya kemudiannya Nabi SAW telah berkahwin dengan Sayyidatina Hafsah radhiyallahu taala anha. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menemui aku, kata Sayyidina Umar. Kemudian ia pun berkata, barangkali engkau kecil hati kepada saya ketika kamu menawarkan Hafsah pada saya hari itu, tetapi saya tidak memberikan jawapan apapun kepada kamu. Saya berkata, ya. Sayyidina Umar jawab, ya, memang kecil hati pun. Memang Sayyidina Abu Bakar dah dapat tahu dah. Sayyidina Abu Bakar pun antara sahabat yang Allah berikan karamah juga kepadanya. Dia tahu perasaan Sayyidina Umar berkecil hati, sebab tu dia mohon maaf pada Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar mengaku bahawasanya berkecil hatinya ia kepada Sayyidina Abu Bakar atas penolakan tawaran itu. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an berkata lagi, sebenarnya sahaja tidak ada yang menghalangi aku untuk kembali memberikan jawapan kepada kamu akan perihal apa yang kamu tawarkan kepada aku, hanya saja kerana saya telah mengetahui bahawa Nabi SAW pernah menyebut-nyebutkan Hafsah. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar baru bagi tahu, baru pecah rahsia. Bila Nabi dah kahwin dengan Hafsah, baru Sayyidina Abu Bakar bagi tahu rahsia yang sebenar pada Sayyidina Umar. Sebelum kahwin baru masuk meminang tak bagi tahu. Dah kahwin betul baru bagi tahu. Tu hebatnya Sayyidina Abu Bakar ni. Sebenarnya kata Sayyidina Abu Bakar, kalau ikutkan memang aku nak terima anak kamu sebagai isteriku. Tapi wahai Umar, Nabi pernah berkali-kali cerita kepada aku keinginan Nabi nak kahwin dengan anak kamu. Dan aku tahu hal itu dan Nabi minta ia dirahsiakan. Nabi tak cerita siapa-siapa melainkan kepada aku sahaja. Ini menunjukkan kepada kita Sayyidina Abu Bakar ni digelar sebagai sahibus sir, iaitu sahabat yang menyimpan banyak rahsia-rahsia Nabi SAW. Sahabat yang banyak simpan rahsia Nabi ni 3 orang sahabat je tuan-tuan. Sahabat lain tak Nabi bagi tahu banyak rahsia melainkan 3 orang sahabat ni. Yang pertama siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman. Dan yang ketiga Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ridwanullah alaihim ajma'in. 3 orang sahabat ni mereka digelar sebagai ashabul asrarin Nabi, sahabat-sahabat yang banyak mengetahui tentang rahsia-rahsia Nabi. Kalau apa-apa je Nabi nak cakap, Nabi cari 3 orang ni, Nabi bagi tahu kat demo ni saja, Nabi tak bagi tahu kat sahabat lain. Walaupun sahabat lain pun Nabi rapat dengan mereka, tapi Nabi tak bagi tahu. Ini menunjukkan betapa akrabnya mereka di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, betapa percayanya Nabi SAW kepada mereka. Terutamanya Sayyidina Abu Bakar, kerana Sayyidina Abu Bakar itu diberikan gelaran As-Siddiq, bukan Sadiq Sigaraga. Lebih kurang lah tu. As-Siddiq ni maksudnya yang jujur,
yang menjaga amanah atas apa yang Nabi, rahsia yang Nabi khabarkan kepada dirinya. Baik, barulah Sayyidina Abu Bakar bagi tahu, sesungguhnya kata Sayyidina Abu Bakar lagi, hanya saja kerana aku telah mengetahui Nabi SAW menyebut-nyebutkan tentang Hafsah yang baginda ada keinginan untuk mengahwininya, maka oleh sebab itu saya tidak menyebarkan rahsia Rasulullah SAW. Andai kata Nabi SAW tak jadi kahwin dengan Hafsah, nescaya aku akan mengahwininya. Kalau Nabi tolak, kalau Nabi bagi tahu, okeylah Sayyidina Abu Bakar rasanya tak jadi ikut. Dengar-dengar ni Sayyidina Umar pergi offer kat Sayyidina Osman pula. Ya. Tapi Nabi tak kata macam tu. Nabi masih ingin meneruskan hasratnya. Maka sebab itu Sayyidina Abu Bakar tidak menerima tawaran yang telah ditawarkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Di sini menunjukkan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, kedudukan dan kemuliaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saya dah sebutkan tadi kedudukan darjat Sayyidina Abu Bakar itu sebagai sahibus sir, penyimpan rahsia Nabi. Yang kedua, nak menunjukkan kemuliaan Sayyidina Abu Bakar kerana beliau menjaga rahsia Nabi itu dan tidak dibocorkan oleh beliau daripada awal lagi, walaupun beliau tahu Sayyidina Umar dah kecil hati dengannya. Patutnya kita lah kalau kawan dah kecil hati kat kita, nampak Sayyidina Umar ni macam dah lain macam je, dingin dia dengan kita, beritahu je lah Sayyidina Umar sebenarnya Rasulullah nak kahwin dengan anak kamu, sebab tu saya tak boleh kahwin. Walaupun ketika itu Nabi belum berkahwin dengan Hafsah. Kalau kita di tempat Sayyidina Abu Bakar, mungkin kita dah cakap. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni punya luar biasanya beliau dalam menjaga rahsia. Dia tak bagi tahu, bocorkan rahsia itu, walaupun dia sedang menghadapi ujian. Sayyidina Umar kecil hati dengannya. Itu risiko juga tuan-tuan. Bila kawan kita tak berapa mesra sangat dengan kita, kita pun terasa juga. Tapi nak tunjukkan betapa sayangnya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi, lebih daripada sayangnya Sayyidina Abu Bakar terhadap Sayyidina Umar. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar biarkan Sayyidina Umar kecil hati dengannya, asalkan Nabi tak kecil hati dengan dia. Tu hebat Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan. Kalaulah Sayyidina Abu Bakar bocor rahsia pada Sayyidina Umar, sebenarnya aku tak boleh kahwin sebab Nabi nak kahwin, mesti Sayyidina Umar akan jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, betul ke Rasulullah nak kahwin dengan anak saya? Kan Rasulullah tanya pula, siapa beritahu? Abu Bakar beritahu. Habis tuan. Habis. Maka Nabi akan kecil hati. Oh, apa ini Sayyidina Abu Bakar ni? Ni bukan Abu Bakar kita ni, sahabat Nabi. Sebab itu di sini menunjukkan sayangnya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi SAW, walaupun sanggup menelan kesedihan kerana hilang kemesraan sahabatnya Sayyidina Umar, tapi nak dapatkan redha Rasul mendahului segala-galanya. Tuan-tuan tengok hebat Sayyidina Abu Bakar ni. Inilah kemuliaannya. Ya, kemuliaan Sayyidina Abu Bakar. Waktu Sayyidina Abu Bakar ni pun pernah, masa ayah dia nak masuk Islam, dia bawa ayah dia pergi jumpa Nabi SAW. Ayah dia mengucap depan Nabi. Bila ayah dia mengucap, Nabi menangis berlinangan air mata sehingga basah janggut Nabi. Ketika itu Abu Bakar tanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Kata Rasulullah pegang tangan ayah Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah kata, kalaulah Abu Talib masih hidup, nescaya ia sebaya dengan ayah kamu. Kalaulah Abu Talib tak mati lagi, mungkin dia ni pada hari ini juga memeluk Islam seperti mana ayah kamu wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar ketika itu dia menangis dan dia berkata, wahai Rasulullah, jika engkau menginginkan supaya ayahku digantikan tempatnya dengan Abu Talib, biarlah Allah jadikan Abu Talib yang masuk Islam, bapa aku itu digantikan tidak masuk Islam,
untuk mendapatkan keredaanmu, aku sanggup menebus ayahku dengan bapa kamu. Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak siapa-siapa kat sini sanggup tebus ayah yang membesarkan dia supaya ayah dia masuk neraka? Sebab apa? Nak bagi pakcik Nabi tak masuk neraka. Sanggup ke kita buat? Walhal Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah bukan ada hubungan kerabat adik-beradik pun. Bukan ada hubungan kerabat pun. Asalnya adalah rakan, kawan. Kan? Tapi nak tunjukkan sayang Sayyidina Abu Bakar pada Nabi tu tak boleh dipertikaikan, melebihi segala-galanya, iaitu sayang daripada diri sendiri, daripada mak ayah dan seluruh umat manusia. Inilah cinta yang hakiki, yang ditunjukkan pengorbanannya oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Kalau kita lah dapat tahu daripada awal Nabi nak kahwin dengan Hafsah, kita pun dipelawa oleh Sayyidina Umar nak kahwin dengan Hafsah. Kalau kita jenis pentingkan sendiri, wahai Umar, saya setuju kahwin dengan anak kamu. Walaupun kita tahu Nabi dah ada keinginan nak kahwin, tapi Sayyidina Umar tak offer pada Nabi. Kalau kita kata kat Sayyidina Umar, saya setuju nak kahwin dengan anak kamu, Sayyidina Umar kata, kalau begitu kita kahwinkan. Walhal kita dah dapat tahu yang Rasulullah SAW nak kahwin. Itu kalau Rasulullah lah kata, contohlah kalau kawan kita bagi tahu kat kita, saya sukalah dekat Hajah tu, cadangnya nanti habis idah saya nak kahwin dengan dia, bagus, solehah orangnya. Kebetulan datang bapa Hajah tu pergi jumpa kita, dia kawan dengan kita pula bapa Hajah tu. Dia kata, saya nak kahwinkan anak saya dengan kamu. Kita teringat kawan kita kata nak kahwin dengan Hajah tu. Peduli apa, yang penting kawan saya ni dah offer, saya ambil dulu, peduli kenalah. Nangislah seorang-seorang. Kalau kita fikir begitu tuan-tuan, orang zaman sekarang lah banyaknya fikir macam tu. Dia bukan tolong kawan dia, dia makan kawan dia. Tapi ini nak menunjukkan bagaimana akhlak keluar biasaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an kepada Rasulullah SAW. Dan yang keduanya menunjukkan bagaimana Sayyidina Abu Bakar itu menjaga dan memelihara rahsia Nabi SAW tanpa dikhabarkan, sehinggalah Nabi benar-benar berkahwin dengan Sayyidatina Hafsah radhiyallahu taala anha. Baik, wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti sekadar itu. Insya-Allah kita akan sambung hadis yang ketiga pada kuliah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.